Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini, pada petang yang berbahagia ini, kita dapat bertemu dalam sesi tazkirah Ramadan. InsyaAllah kita akan dengar beberapa nasihat khas untuk Ramadan yang kita sampaikan daripada kitab Imam Haddad rahimahullahu taala. Okey. Pada hari ini kita dah sampai pada tarikh 19 Ramadan. Semoga Ramadan yang telah berlalu kita telah gunakan sebaik-baiknya peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa, waktu, kesempatan untuk kita beramal, sama ada di siang hari ataupun di malam hari, yang mana saat itu tidaklah datang kepada semua orang kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi alhamdulillah, kita ingin, walaupun dah sampai pada 19 Zulhijjah, baki dalam 11 hari lagi. Jadi kita kena ingat kita ada 11 hari lagi. Bukanlah 11 hari lagi nak raya, tapi 11 hari lagi Ramadan akan pergi. Ramadan akan berlalu. Jadi apakah perasaan kita dengan Ramadan yang telah berlalu? Dan baki lagi Ramadan 11 hari lagi, bukan 11 hari lagi nak raya. Sepatutnya bila kita ingat 11 hari lagi nak raya, kita akan rasa seronok. Tapi kita kena ingat 11 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi adakah kita rasa seronok bila kita tahu satu masa yang sangat-sangat berharga dengan segala pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan pergi meninggalkan kita? Adakah kita akan rasa benda tu sebagai satu benda yang seronok? Sedangkan sepatutnya kita merasakan kesedihan di atas apa yang telah kita terluput daripada apa nasihat lah kita nak kongsikan daripada kitab Al-Imam Haddad rahimahullahu ta'ala. Walaupun mungkin nasihat-nasihat yang sampaikan ini sudah kita dengar dah benda ni, tapi hakikatnya manusia semakin berakhir ataupun semakin akhir Ramadan, tengah Ramadan dan semakin akhir Ramadan, dia rasa macam kita kata lemah semangat, ataupun kita kata dia rasa macam slow. Ada beberapa sebab lah. Antara sebabnya, bagi orang yang telah banyak melakukan amal ibadah daripada awal Ramadan sampailah ke hari ini, mungkin rasa, walaupun tak semua, mungkin ada yang terasa kata mungkin dah banyak amal ibadah yang dia buat,
Jadi dia rasa macam tak apalah, aku dah banyak dah amal ibadah, jadi tak apalah, boleh rehat sikit, boleh slow-slow sikit. Walhalnya semakin kita kena tambahkan amal ibadah. Setiap saat, setiap waktu itu sangat-sangat berharga. Dengan waktu yang berlalu cepat, pada awal Ramadan, satu Ramadan kita rasa lama lagi, Ramadan ni 29 hari lagi, 28 hari lagi. Tengok-tengok hari ni tinggal 11 hari lagi. Apakah yang telah kita buat? Jadi antara nasihat Imam Haddad secara ringkas saya nak sampaikan pada petang ni, antaranya kata benda yang kita tahu, kita kena jaga lidah, kena jaga anggota-anggota badan semua tu, itu semua kita dah tahu. Itu semua kita dah tahu. Jangan kita melakukan benda-benda yang dilarang di luar Ramadan, khususnya di dalam bulan Ramadan lebih-lebih lagi dilarang benda tu. Sebab kita ni berpuasa, puasa bukan sekadar puasa anggota badan sahaja. Okey. Kata Imam Haddad dalam antara nasihatnya, dia kata di antara adab orang yang berpuasa itu ialah alla yuksirun naum bin nahar wala yuksirul akil bil lail. Saya ambil daripada kitab Nasaih Diniyah. Kata Imam Haddad, bagi orang berpuasa itu adab, antara adab-adabnya ialah tidak memperbanyakkan tidur pada siang hari dan tidak memperbanyakkan makan pada waktu malam. Benda inilah yang banyak kita buat, iaitu kita siang harinya kita tidur. Sebab apa? Kita rasa letih, sebab kita berlapar dada. Kita berlapar dada pula, insya-Allah. Kita lapak ni, lapak perut orang kata, lapaknya, letihnya, dahaganya, kita pun rasa aku dah beramal ibadah dengan puasa ni, elok aku kita kata elok aku rehatlah, walaupun tak, sebab ada pula yang kita kadang-kadang kita dengar tu kata tidur tu jadi ibadah. Okey, dalam masalah bab tidur jadi ibadah ni, kalau orang tu bila dia jaga, dia tak boleh lepas diri daripada nak merompatnya, nak tengok benda tak eloknya, macam-macam benda yang dia akan buat. Yang tu eloklah kalau kita kata dia tidur. Kalau sebab tidur tu menyebabkan dia tak buat maksiat. Okey. Tapi kalaulah tidur dia itu menyebabkan dia kurang amal ibadah dia. Kalau dia tak tidur, dia bolehlah nak baca Quran ke, nak berzikir ke dan sebagainya. Tapi disebabkan dia tidur, maka dia tak buat apa benda-benda amal ibadah ni. Jadi rugilah situ. Jadi seeloknya Imam Haddad kata jangan memperbanyakkan tidur pada waktu siang dan jangan memperbanyakkan makan pada waktu malam. Sebab bila kita ni benda yang ramai orang buat, siang banyak tidur, malam banyak makan. Siang ni tidur sebab apa? Sebab lapar. Sebab lapar dahaga. Malam pula tidur juga sebab apa? Kenyang. Tarawih tak larat nak buat. Siang tak larat, malam pun tak larat juga. Siang tak larat sebab lapar, malam tak larat sebab dia kenyang. Makan terlalu banyak sampai kenyang sangat. Jadi benda-benda macam ni kita kena ambil berat. Sebab tu dia kata sini, wal yaqtasid fi dhalika hatta yajid masal ju' wal atash. Hendaklah sikit mengambil makan dan sikit tidur pada waktu siang, sikit makan pada waktu malam. Supaya apa? Supaya rasa letihnya puasa tu, rasa ju', rasa lapar, rasa dahaga tu, dengan sebab lapar dahaga itulah maka dia akan jadi sampai maksud puasa dia tu, dia akan dapat maksud puasa yang sebenar. Sebab dia kata dengan sebab itu dia rasa lapar dan dahaga itu, maka akan sucilah dirinya dan akan lemahlah syahwatnya. Syahwat dia lemah. Lepas tu dia punya
diri dia disuci, maksudnya disucikan daripada segala kekotoran, dosa dan sebagainya. Wa yastanirul qalbuhu, dan hatinya jadi bersih, hatinya jadi bercahaya. Itulah rahsia puasa, itulah maksud puasa. Jadi itu antara nasihat Imam Haddad. Kurangkan tidur pada waktu siang. Kita kalau kita fikir balik, sebab apa kita nak tidur waktu siang? Kita nak tidur waktu siang ni sebab kita mengantuk. Okey, mengantuk tu sebab apa? Sebab semalam kita tidur lambat sebab kemulil ke, ataupun mengantuk sebab kita kenyang makan sahur tadi. Jadi boleh je tidur, tapi jangan banyakkan. Kita banyak lagi benda manfaat yang kita boleh buat dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan selawat dan sebagainya. Jadi bila kita tak buat benda tu, kita tidur, rugilah. Rehat memang kena rehat, terutamanya kalau kita berjaga waktu malam untuk qiyamul, siang memang kena tidur untuk rehat. Tapi janganlah banyakkan tidur pada waktu siang, dan jangan banyakkan makan pada waktu malam. Walaupun orang kata makan ni hanya waktu malam je boleh. Kalau tak makan waktu malam, nak makan bila lagi? Ya, memang makan waktu malam. Maksudnya dibenarkan makan pada waktu malam bulan Ramadan, tetapi bukanlah banyak sangat sampai tak larat nak beramal ibadah. Kita rugilah. Siang kita tak beramal ibadah sebab kita tak larat, malam sebab kita kenyang tak larat juga. Jadi kita jadi orang yang rugi. Dan antara pesan Imam Haddad lagi ialah amin adabihi alla wal yujanib as-saim ar-rafahiyah wal iktsar min tanawul syahwat wal ladzat. Maksud kurangkan perkara-perkara yang syahwat, kurangkan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Walaupun benda tu benda baik, tapi setiap benda yang nafsu teringin pada waktu Ramadan kita kurangkan, supaya kita dapat mengajar hawa nafsu kita daripada perkara-perkara yang diingini. Dan juga Imam Haddad berpesan, alla yuksir tasyaghul bi umuri dunya fi syahri Ramadan. Janganlah membanyak bersibuk-sibuk dengan perkara-perkara dunia, bahkan yatafarraq anha li ibadah wa zikri ibadatillahi wa zikrihi ma amkanu. Maksudnya luangkan masa pada bulan Ramadan ini untuk beribadah semata-mata kerana Allah dan berzikir kepadanya setakat mana, sebanyak mana kita boleh. Kalau bolehnya, kata Imam Haddad, tidak masuk ke dalam perkara-perkara dunia, kecuali tidak masuk, la yadkhul fi syai' min asyrarid dunya, tidak masuk dalam perkara dunia kecuali in kana daruriyan fi haqqih, kalau perkara itu perkara yang mesti pada hak dirinya, au fi haqqi man yalzamuhu alqiyam bihi min al-ayal wa nahwihim, ataupun hak orang-orang yang di bawah tanggungannya. Jadi kita dunia, jangan bersibuk-sibuk dengan dunia pada waktu Ramadan, kecuali benda yang kita perlu sahaja. Kita perlu cari duit untuk diri kita, kita perlu cari duit untuk anak-anak dan isteri kita. Jadi kita buat sekat tu je. Jangan terlalu melebihi guna waktu Ramadan ini untuk dunia sehinggalah tertinggal perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Kata dzalika li anna syahrul Ramadan fil syuhur bimanzilati yaumil jum'ah fil ayyam. Kerana bulan Ramadan itu darjat ataupun kedudukan bulan Ramadan itu nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, samalah seperti kita nak bandingkan hari Jumaat dengan hari-hari yang lain. Kalau hari Jumaat itu dipanggil Sayyidul Ayyam, bulan Ramadan itu pula digelar Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan. Jadi maksudnya kita tengok dalam seminggu tu kita buat apa dalam hari Jumaat. Hari Jumaat tu kita khususkan untuk apa? Untuk akhirat. Sebab tu dia kata sini, fayambari lil mu'min an yaj'ala yawma jum'ati wa syahruhu hadza li akhiratihi khususan.
hendaklah setiap orang mukmin itu menjadikan hari Jumaatnya dan Ramadannya hadza li akhiratihi, untuk akhiratnya, khususnya dijadikan hari-hari ini semua untuk apa? Untuk akhirat sahaja. Betul, kalau kita tengok orang-orang dulu, orang salafus soleh, nak masuk hari Jumaat, hari Khamis tu dia dah siap dah. Siap baju-baju untuk dipakai esok, siapkan keadaan untuk pergi Jumaat. Sebab dia rasakan hari Jumaat itu ialah satu hari yang istimewa. Jadi kena ada persiapan untuk menyambut hari tersebut. Sama juga dengan Ramadan. Ramadan ni para salafus soleh disebutkan oleh ulama bahawa orang soleh membuat persiapan untuk masuk ke dalam Ramadan tu 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Ada buat persiapan dah, bersiap untuk apa, mengambil istifadah daripada Ramadan. Dan bila habis Ramadan, maka bersedih kerana Ramadan meninggalkan mereka 5-6 bulan selepas Ramadan masih bersedih. Bila 6 bulan lagi nak masuk Ramadan, dah siap dah untuk masuk Ramadan. Itu orang dulu. Maksudnya apa? Ramadan ni memang khususnya untuk orang, untuk mencari pahala daripada Allah SWT. Okey. Dan di antara sunnah yang perlu kita lakukan, yang ini kita dah tahu, cuma sebagai ulangan. Kata Imam Haddad, di atas sunnah ketika puasa itu ialah menyegerakan berbuka puasa. Okey, segera berbuka puasa ni bila? Segera berbuka puasa ini jika kita dah yakin bahawa matahari dah terbenam. Matahari dah terbenam, maksudnya dah masuk waktu maghrib. Dia dah yakin masuk waktu maghrib, barulah dia berbuka puasa. Cepat-cepat berbuka puasa selepas masuk waktu. Jangan kelang kabut nak buka puasa dalam keadaan waktu tak masuk lagi. Kalau macam tu boleh menyebabkan dia terbatal puasa dia hari tu, dan dia kena qada balik hari yang dia terbuka puasa awal. Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajal futur wa akhir suhur. Sentiasalah umat aku berada dalam keadaan kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan melambatkan sahur. Dan menjadi berdasarkan hadis tadi, fatakhir suhur minas sunnah aidan, melambatkan sahur itu ialah di antara salah satu sunnah pada bulan Ramadan. Dan hendaklah bagi orang puasa itu dia ulang lagi. Dia kata kena kurangkan makan, sebab kurangkan makan itu akan menyebabkan dia dapat kesan-kesan daripada puasa, hatta yazhar alaihi atharus saum. Kata Imam Haddad sini, kita rasa dah zahir kesan-kesan puasa, itu disebabkan mengurangkan sedikit makan, mengurangkan makan. Okey, tentang makan ni ada sebagai ulama dia buat macam kita kata-kata tiara daripada ulama. Idza syabi'at al-batn ja'at jami'ul jawarih. Apabila perut kenyang, maka laparlah anggota badan yang lain. Wa idza ja'at al-batn, apabila lapar perut dia rasa lapar, syabi'at jami'ul jawarih, maka akan kenyanglah semua anggota badan. Apa maksudnya? Apa maksud lapar kenyang di sini?
Cuba kita tengok balik. Idza syabi'at al-batn, apabila perut kenyang. Ja'at jami'ul jawarih, laparlah semua anggota badan. Okey, Imam Haddad sebut cerita tentang apa maksud lapar di situ. Lapar ni okey, bila lapar orang akan buat apa? Orang akan makan. Jadi perut kenyang, perut kenyang, anggota badan dia akan jadi lapar. Tangan, mata, telinga, hidung, kaki, kemaluan, dia jadi lapar. Lapar ni dengan maksud apa? Bila lapar dia akan cari makanan. Makanan itulah diibaratkan sebagai maksiat. Maksudnya siapa yang perut kenyang, anggota badan jadi lapar. Lapar tu maksudnya apa? Dia akan teringin nak buat maksiat sebab kekenyangan tu. Ni ada disyarahkan oleh Imam Haddad di sini. Dia kata waju'ul jawarih ibarah an talabiha wa hirsiha ala syahwatiha. Lapar yang anggota badan itu adalah satu ibarat, kita kata apa? Satu ibarah, satu keadaan seolah-olah, maksudnya anggota badan tu nak dan bersungguh-sungguh nak buat maksiat. Maksudnya kita kata lapar yang anggota badan tu perumpamaan seolah-olah kita nak kata anggota badan ni lapar kepada nak buat maksiat. Nak buat maksiat. Kenyang tu maksudnya dia tak, bila dia kenyang tak nak makan dah. Maksudnya di sini kenyang bukan kenyang dengan maksiat dah. Maksudnya dia dah kenyang, dia tak nak buat maksiat dah. Dia kenyang di sini, dia diam, dia tak mencari untuk nak buat benda lain. Apabila perut lapar, okey, senang ceritanya. Maksud kalam ini ialah apabila perut lapar maka akan buat maksiatlah anggota badan. Bila perut kenyang, anggota badannya tak akan terasa nak buat maksiat. Itu kata-kata ulama berkenaan dengan lapar. Kita tahan lapar ketika bulan puasa. Jadi di sini kita ada masa 5 minit lagi sebab saya lepas ni ada kuliah sikit di tempat lain, di surau tempat saya jadi imam ketiga. Jadi kita nak kata di sininya, kita dengan sebab kita jaga makan, maka kita boleh halang. Jaga sedikit makan, kita boleh menghalang perkara-perkara nak buat maksiat. Maksudnya kita kena sentiasa berlapar. Berlapar itu akan menyebabkan kita mendapat sir rahsia puasa tersebut. Dan yang terakhir sebelum saya tutup ialah solat tarawih. Imam Haddad ingatkan kita, nasihatkan kita tentang solat tarawih. Solat tarawih ni kita buat betul-betul. Dia kata Imam Haddad sini, janganlah, berhati-hatilah dalam menjadi orang yang meringan-ringankan solat tarawih, sehingga mereka solat cepat sangat, sehingga meninggalkan tumakninah cepat sangat. Jadi kita biarkan tarawih kita tu santai, biasa, tak perlu kita nak cepat sangat. Itu tentang solat tarawih. Imam Haddad beri peringatan kepada falyahdhar min takhfif al-mufrid. Berhati-hatilah, jagalah jangan terlalu meringankan sangat solat tarawih ni. Seperti mana dia kata menjadi adat ataupun kebiasaan bagi orang-orang jahil. Kadang-kadang bukan kata tak sembahyang tarawih, benda yang wajib pun boleh tertinggal. Kita senang sangat nak buat benda-benda yang macam cepat sembahyang ni. Jadi bila kita ringan-ringankan benda tu, takhfif yang terlalu, takhfif ni maksudnya meringankan, baca cepat, gerak cepat, semua tu lah. Kata Imam Haddad, takut berlaku kesalahan dalam
dalam kita melakukan tarawih tu. Sebab apa? Misalnya kata sini tarku tumanina, terlalu cepat sangat sampai meninggalkan tumanina dalam solat. Bila tinggalkan tumanina maka boleh menyebabkan batal solat. Jadi kita rebut solat tarawih ni tak ada pada bulan lain, bulan puasa je ada. Jadi kita ambil sungguh-sungguh, kita buat betul-betul supaya kita dapat manfaatnya. Manfaatnya. Dan juga Imam Hadam minta kita banyakkan perkara-perkara yang baik, infak di bulan Ramadan, perkara-perkara tolong orang, ziarah orang sakit. Sebab semua perkara sunat di dalam bulan puasa kita buat dapat pahala fardu, dan pahala fardu pula digandakan sampai 70 kali daripada bulan yang lain. Satu kali sembahyang fardu 70 sama dengan 70. Benda sunat pula kita buat dapat pahala fardu. Dapat pahala, sebab pahala fardu ni lebih besar daripada pahala sembahyang sunat. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf saya masuk lambat tadi sebab ada urusan yang perlu diselesaikan. Jadi kita ingat beberapa perkara yang Imam Hadap pesan. Jangan banyakkan tidur pada waktu siang, jangan banyakkan makan pada waktu malam, dan itu benda-benda yang kita kena lakukan. Dan jangan banyakkan kerja-kerja dunia, dan juga perkara-perkara yang boleh merugikan Ramadan itu sendiri. Jadi kita ambil berat. Mulai hari ini yang masih baki 11 hari ini, kita gunakan secukupnya, gunakan seboleh-bolehnya untuk amal ibadah, supaya kita dapat mendapat sesuatu yang cukup besar daripada pemberian Allah SWT pada bulan Ramadan ini. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Minta maaf lah kalau sampai saya cakap ini benda-benda yang telah tuan-tuan tahu, tetapi percayalah bahawa perkara-perkara ini menjadi manfaat, terutamanya bila kita betul-betul beramal dengan apa yang disarankan oleh Al-Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Jadi sekadar itu saja. Minta maaf sebab pukul 3 saya ada kelas dengan tempat saya belajar mengajar ni di surau Fatimah Az-Zahra. Jadi kalau ada apa salah silap, minta maaf. Dan kalau ada kurang memuaskan dalam penyampaian, saya juga minta maaf. Semoga kita dapat beramal dan Ramadan pada kali ini menjadi Ramadan paling baik untuk kita sepanjang hayat kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada ma aqaitana. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi benar. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Al-Bukhari kerana menjemput saya untuk menyampaikan tazkirah pada petang hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.